أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عزيز يا جبار يا متكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد. Tahniah ya, Leni Nadira orang pertama yang menyapa Abah, diikuti oleh Yan Yayan, Aja Zainun, ya, Sepura, ya, lepas tu siapa Keflizul, Didi Zari, Ladybird Move On. Oh, lama tak nampak Ladybird Move On ya. Apa nama, Sabri Das, Misa ya, Harul Hazri, Miza Ayat ya, apa nama, Didi Zari, apa nama, Ida Hafida, Saida Ida, Ramini Husin, Abdul Rahman, Fauzi Aziz, Khadijah. Like dan share kepada 10 geng, 10 grup. Khatijah Harun, Hamita Asrita dan share. Terima kasih Hamita. Keflizul, Musmain, Ismaya, Abdul Rahman, Misa, Liza, Omar, Zafir, Siti Afsakula, Salasya Muradi, Syafrina Ridwan, ya, Nurlinda Mat Ari, apa nama, Misa dah sebut. Mak Isma tadi yang tu apa nama, Marzati Muhammad Isa, Ramisa Rasman, Singapura tu, Siti Zaid, Normah Basar, Wafa Nurul Hamita, Suryati, Siti Khadijah Anis, Fadilah Hashim, apa nama, Mun Maiman Azbut, Leni Nadira dah orang pertama tadi, Didi Zari, Suryati, apa nama, Siti Khadijah Anis, Fazia Muhammad, Zainab Hassan, Yusnita Said, ya, 70 orang dah masuk kelas, 63 share, wow. Normah Basar Siring, hari ni hari Jumaat, Suhada Osman, Nur Adila, Litawa, Ramini Husin, Zainab Hassan, Jebon ya, dah masuk. Yan dah, dan love dan share. Zainab Hassan dah sedekah subuh, tahniah. Siti Hajar Ahmad, Nur Adila, ya, Sobahul Khair, ya, Hasnah Syari, Rusi Fizan, Ramini Husin dah sebut, Syarifah Yasin, Monsuda Nurin Nur, Salina Yusof, Suhaila binti Nasir, ya, Ida Muhammad, 81 share. Make it like dan share pada 10 geng, 10 grup. Sandra Ellen, Saidi Lamid, siapa lagi, Yusnista dah sebut, Muhammad Ismail, Jebon dah share dah, terima kasih. Hem Cairo, tak nampak lama dah Hem Cairo. Nazmi Ani, Marpuah Bukhari, siapa lagi, Salwati Uti, apa nama, Nurindah, Nurhayam Mali, Saidi Lamid dah sebut, Siti Hajar Ahmad, ya, Allahumma salli ala Muhammad, Cik Akmal Musa, Ali Ria, Alexander Man, Siti Afsah Kula, dan Cik Yung Aznun, Cik Akmal Musa, Nazmi Ani, Suhana Sapeh, ya, Saidi Lamid dah, Daimah Jumaat, Patch Adam Story, Sandra Ellen, Fazila Salini, siapa lagi, Zaleha Anwar, Waalaikumsalam, Hasna Cari dah segala subuh, tahniah. Hanina Ani, Zainab Hassan, Asni, ya, Salasiah Muradi. Like dan share guys. Yung Aznon Norman 130 dah share. Oh, pantas, hebat, ya. Nazmi Ani dah sebut, Nur Adila, Nopisa Harun, Sarah Hazira, Saidah Ida, ya, siapa tadi sebelum tu, Zakhir Khan, ya, Suwarti, ya, dan yang lainnya, Safia Osman. 137 orang dah share, ya, 1 studio orang tenggelam. Syukur tahniah. Hari ni hari Jumaat, 14 hari bulan 10, ya. Pagi ni Tok Abah ada program dengan Palace Butchers, siri yang ke-7, Stress Management, pengurusan stres, ya. Tok Abah seronok, ya, pukul 9.30 sampai pukul 11 insya-Allah.
Terima kasih Aminah Khalid, Bajuri Dola, Huda Wadah, Nur Azizan, Panda Hasan, Azrin Rahman, Janatul Nisa. Ini semua baru masuknya. Syarif Azizah dah sebut. Suryati dah. Samsina Sa'adah. Ila Lili, Rosnita Muhammad Shah. Ya. Dah 146 dalam kelas open share. Ana Kamarudin. Baik, hari ini hari Jumaat 14 dan 10 saya doa ayam. Happy birthday, happy anniversary. Selamat menjalankan tugas. Untuk yang bekerja, selamat bercuti. Untuk yang bercuti, siap-siap dah ya, untuk menyambut hari Jumaat ni. Sembahyang Jumaat dengan bersihkan badan, dengan pencukur, trim, potong kuku dan sebagainya. Dan ya, Alhamdulillah. Dan hari ini juga, lepas saja program dengan Magnate ataupun Palace Butchers, Tok Abah akan terus ke arah Subang ya, akan solat di sana, flight ke Terengganu pukul 4.30 kurang lebih ya. Sebab esok Tok Abah ada program bersama University College Bestari untuk program apa nama majlis convocation ya, hari kedua. Hari pertama Tok Abah menerima tauliah sebagai Pro Chancellor. Hari kedua Tok Abah jalankan tugas ya untuk menyampaikan scroll kepada graduan-graduan yang bergraduat. Gitu ya. 877 orang yang akan graduate daripada UBC pada convocation kali ke-7. Alhamdulillah. Ya, tahniah kepada mereka dan pada keluarga. Mudah-mudahan jadi asbab mereka terus berubah ke arah kecemerlangan ya. Baik. Hari ini hari yang ke-6 ya, bahagian ke-6 kita sambung. Jom tips untuk menjadi orang yang positif. Tips untuk menjadi orang yang positif, bahagian yang ke-6. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 21. Ya, senyum dan senyum dan senyum dan senyum untuk sentiasa jadi orang positif, sebab senyum itu satu terapi, senyum itu satu ibadah, senyum itu membawa kebaikan kepada kita yang senyum dan kepada orang sekitar yang menerima senyuman. Subhanallah. Ya, sebenarnya kita senyum itu sedekah, terutama sedekah kepada diri. Dengan senyum kita akan ceria, akan bertenaga, akan sehat, akan bersemangat. Dan mudah tidur. Subhanallah. Itu untuk diri ya. Allahumma selamat. Dan program kita dibawakan oleh webinar pada 19 hari bulan Oktober ya. So dah beratus orang yang mendaftar. So masih ramai lagi yang nak dapatkan kelulusan ataupun final decision daripada pihak pengurusan. So jom daftar ramai-ramai hari ini, esok lusa. Janganlah pada 19 bulan baru nak mendaftar atau nak tahu senarai nama. Sebab kita dapat sama-sama doakan mereka yang hadir agar berubah ke arah kecemerlangan ya. Skill berkomunikasi dan bekerja agar bos sayang, rakan sekerja sayang dan pelanggan, orang awam yang kita beri khidmat sayang kat kita. Bagaimana? Ada caranya. Yang sangat simple, logical, practical, magical malah. Ya. Ya, dengan ilmu lah, dengan ilmu. Tok Abah excited nak kongsi sebab komunikasi yang paling hebat ialah dapat memahami apa yang tidak diucap. Subhanallah. Ya, okey. Dan jom sambung sambung. Sebelum tu tengok siapa yang orang terakhir yang mungkin menyapa Tok Abah. Oh, Kutut Mulin ya, lama tak nampak Kututnya. Kutut Mulin dan daripada Sabah, Dek Yanti Samosir ada, Zarul Ismail, Didi Zadi dah sebut, Haslinda, Na Anis, Jamalia Nawawi ada, Nurhan Aziz, Litawa dah sebut, Siti Afsakula dah sebut, Amita dah sebut, Kutut tadi, Siti Afsakula, Ayu Saim, wah dari Arizona dah ada. Tahniah, terima kasih Puan Ayu ya. Suryati, Cik Nun Abu Bakar, okey, Mr. Moringa Olivera daripada Singapura. Wah, Moringa Olivera ni bagus ya. Apa nama, herba yang bagus untuk kesihatan. Hasna dah share kata Kutut. Zainab Hassan, Ayu Saim tadi, Arani, Indian pula. Indian Isdub. Ya. Abdul Hamid, Hasmawati Kamarudin dan yang lain. Baik, 135 orang dalam kelas, 197 share. Tahniah, terima kasih. Let's go. Tip nombor 22. Tip nombor 2 ialah pergi kursus, webinar, kuliah, ya, majlis ilmu, berterusan cari ilmu. Itu yang sebab Tok Abah excited nak ajak ya sahabat-sahabat untuk datang webinar Tok Abah pada 19 Oktober. Ya, komunikasi berkesan di tempat kerja. Sangat penting, sangat membawa faedah kepada diri dan seluruh ya orang yang kita terlibat. Ingat,
Kadang ramai yang bos pun tak perasan, tak nampak kewujudannya. Bos tak nak, malas nak dengar pandangannya atas sebab-sebab yang tertentu, kita betulkan. Ya. Kita bagi tips bagaimana. Kerana kawan-kawan pun tak nampak kewujudan kita. Meja orang mereka singgah, meja kita dia tak singgah. Ya. Orang lain diajak makan, kita macam tak nampak. Orang lain diajak solat berjemaah, kita tidak. Contoh ya. Jadi macam mana ni? Apa silapnya? Rupanya aura dia sempit, aura dia kecil ya. Ataupun yalah banyak cabaran dan masalah. So kita akan terangkan 21 kesilapan lazim orang dalam berkomunikasi di tempat kerja. Dan of course akhirnya kita bagi 33 tips. So akhir total about 200 tips lah. Bagaimana nak memperkasa kemahiran komunikasi di tempat kerja. Kemahiran komunikasi satu kemestian kewajiban, bukan satu pilihan. Okey? InsyaAllah. Dan Tok Abah dah lama tak iklankan ya. Pada 19 November malam tadi Tok Abah finaliskan nota. Tapi belum lagi muktamad. Tapi dah boleh hantar pada Cik Ikin untuk disiapkan program pada 19 bulan 11. Ialah sebulan selepas program webinar komunikasi. Menangani pasangan yang merajuk. Tok Abah siapkan malam tadi. Cantik dah. Nota tu lengkap. Banyak bahan-bahan baru yang Tok Abah masukkan. Walaupun masih ada updating dari masa ke masa. Tapi the 90% basic ingredient telah ada. Alhamdulillah. Tok Abah cari quotation, cari kata-kata hikmat ya, berkaitan dengan rajuk dan keharmonian rumah tangga. Ya, Tok Abah pun rasa puas hatilah. Boleh dihantar untuk buat e-book ataupun nota ya, untuk mereka yang akan hadir pada 19 bulan November nanti. Pendaftaran belum dibuka. Janganlah kalang kabut ya, tapi cuma war-warkan. Just kata tu book the date. Tip nombor 22 tadi apa? Pergi kursus. Sebab Talabul Ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Malam tadi masa kelas bahasa Arab, Dr. Taufik Ismail juga memberitahu beliau yang memang pakar dalam bahasa Arab, umur 50-an, seorang pensyarah di UIA dalam bahasa Arab, tapi beliau kata apa? Masih belajar bahasa Arab. Seorang profesor dalam bidangnya tetapi masih belajar. Jadi Tok Abah pun terangsang lagi ya. Tok Abah 71 tahun akan terus belajar sampai liang lahat. Ya, utlabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Ya, daripada buayan sampai ke liang lahat. Pesanan ulama kepada kita, tuntut ilmu dari buayan, daripada baby sampai ke liang lahat. Kadang baby diajar dengan doa, dengan zikir, dengan menyanyi, dengan bisikan kat telinga, dengan kata-kata, walaupun dia tak faham, tapi bila dia ajar, maka akan meresap secara subliminal dalam minda baby yang umurnya baru seminggu. Padahal baby dalam rahim ibu pun sudah boleh dididik. Ya, ada seorang profesor, seorang ayah lah, ya, mendidik anaknya bercakap semasa dalam rahim ibu. Masa anak tu lahir, berumur tak sampai 9 bulan sudah bercakap ayat yang penuh. Umur 9 bulan bercakap ayat yang penuh, satu sentence. Tak gila ke? Ini semua bukan keajaiban, satu benda yang boleh dilakukan dengan cara ada ilmu. Dahsyatnya orang yang ada ilmu. Ya, tingginya martabat orang yang ada ilmu. Ya, dan Tok Abah semalam diingat ya, salah satu ilmu yang sangat penting untuk semua anak kita, anak cucu ialah bahasa Arab. Tok Abah itulah bukanlah sesal ya, sebab tak boleh kesal yang lepas. Tapi dulu patutnya masa Tok Abah di Amerika umur 30-an dah boleh belajar bahasa Arab, umur 20-an ya. Ada bahasa Arab masa summer school, tapi kita pilih untuk Tok Abah lah belajar main golf. Gila betul, taklah gila ya, tapi dia punya fokus ya. Tok Abah belajar main golf ya masa summer. Engkau patutnya belajar bahasa Arab ataupun ambil dua-dua lah, golf dan bahasa Arab. Tapi yalah tak terfikir. Tapi sebelum meninggal dunia Tok Abah nak belajar bahasa Arab agar lebih faham bacaan dalam solat, boleh faham baca Quran dan faham ilmu agama lah ya. Bila orang cakap sebut hadis ya, Tok Abah fahamlah, taklah sepenuhnya, at least dapat dia punya gist of the issue. Akan ada penghayatan yang berbeza ya, sebab seperti kata pakar, kita makan ubat, kalau tak tahu ubat apa, kurang berkesan. So kita baca Quran tapi kadang tak faham, tak sempat nak tengok tafsir ya. Jadi dia punya zuk dia lain, kesannya lain. Tapi kalau kita ada faham sikit-sikit, dia punya impact lebih mendalam, menyentuh kalbu, mudah-mudahan insyaAllah. That's my mission lah sebagai orang tua yang masih belajar. Okay, keep on ya guys, keep on learning sampai kita meninggal dunia, untuk jadi orang yang lebih positif.
Ada sepotong hadis yang Tok Abah pernah dengar masa Tok Abah muda-muda dulu. Barang siapa, kena Google ya, kena check balik kesahihan hadis ini. Barang siapa yang tak masuk majlis ilmu selama 40 hari berturut-turut, maka hati akan jadi keras. Cuba check ya, jangan terima bulat-bulat apa yang Tok Abah cakap, sebab ni based on ingatan Tok Abah yang orang tua bangka punya ingatan ya. So, Tok Abah ingat apa yang guru ajar dulu, barang siapa tak masuk majlis ilmu 40 hari berturut-turut, hati akan jadi keras. Jadi macam mana nak jadi orang positif? Kalau awak hati keras, orang nasihat tak nak dengar, orang dengar ceramah, dengar apa, dengar khutbah pun tak tembus. Tapi orang yang pergi sembahyang Jumaat tiap-tiap minggu, khutbah itu pun majlis ilmu. Ya, khutbah itu pun majlis ilmu sebenarnya, ya, ataupun wadah untuk mencari ilmu. So insyaallah lah, walaupun majoriti lelaki tertidur waktu khutbah, yang mudah-mudahan tak termasuk Tok Abah. Tok Abah akan cuba ya, tak nak tidur. Sebab Tok Abah pesan kat orang jangan tidur. So Tok Abah, yalah, orang lama kan, akan cubit peha lah, tepuk lah, itulah, yang gerakkan kaki, ya, giringkan kepala, just untuk pastikan, ya, hantuk ke tiang je Tok Abah tak pernah buat. Ya, kepala jangan hantuk kat tiang, ya, supaya tidak tertidur dalam masa khutbah. Tok Abah sasar. Dan Tok Abah nak cek, dia tahu ya, lepas keluar daripada masjid, Tok Abah akan tanya, apa tadi khatib cerita tentang khutbah? Kalau Tok Abah boleh jawab sendiri, that means I wasn't sleeping. Kalau kita tertidur, kita tak ingat langsung apa yang khatib sampaikan masa khutbah. Dan I must make sure I know the title, and I know the rumusan. Ada 3-4 rumusan daripada setiap khutbah untuk Tok Abah share lah. Dalam ceramah ke, dalam perbincangan, dalam perbualan dengan anak-anak, ya, dari masa ke masa. Okey? Baik. Nombor 22, ya, pergi kursus ke webinar, kuliah, majlis ilmu, baca e-book, ya, tengok TikTok yang positif, ya, TikTok yang membawa ilmu lah, bukan TikTok yang maaf ya, mengarut, yang tak ada langsung pengisian yang berfaedah. Ramai orang buat TikTok yang bagus-bagus. Ustaz ke, influencer ke, orang awam ke, bagus. TikTok yang mereka lakukan, yang buat untuk bagi nasihat, ya, bagi tips, ya, bagi penerangan, sangat bagus. Tapi maaf ya, masih ada TikTok yang merapuh, yang langsung tak ada faedah, yang boleh memalukan diri lah. Kalau tak apa tengok orang yang buat TikTok ni patut malu, ya, kalau anak cucunya tengok, ya, atau kerabatnya tengok di masa depan, ya, because it is so silly, so ridiculous. Kata bodoh kan marah, ya. Mungkin pada dia tak bodoh, tapi pada kita memang tidak membawa manfaat langsung, ya. Kontennya tak ada, niatnya entah apa, orang pun tak dapat apa-apa, ya. Malah dia mensabotaj dirinya. Mungkin maaf, pakainya tak betul, tak tutup aurat, ya, dan sebagainya, tapi dia bermegah-megah kat TikTok, maka satu dunia boleh tengok impaknya. So, dengan ilmu anda tahu bahawa anda sebenarnya mensabotaj diri. Ya, be careful ya, guys. Ini cakap orang tua yang tidak ada vested interest, kecuali untuk sama-sama dapat mardatillah. Okey, dan program kita juga hari ini dibawakan oleh Tok Abah malam tadi terlupa nak makan ni. Malam tadi terlupanya Kodisi Plus. Biasanya Tok Abah ambil ya waktu malam, ya. Tapi malam tadi dengan ada kelas, dengan adalah 2-3 perkara yang Tok Abah kena siapkan. Packing. Packing untuk ketengahan, packing semua dah siap, kecuali kod Tok Abah je yang belum masuk dalam beg. Sebab kita kan nak menyampaikan scroll kepada graduan yang bergraduat. Jadi Tok Abah kena pakai kod lah. Jadi pro chancellor nak pakai jubah boleh juga, tapi kita tengok uruf di tempat itu. Uruf mean kebiasaan, adatnya. Apa pakaian menutup aurat dan sopan, to me is good. Ya, tetapi ada dia punya uruf kebiasaan, ya. So Kodisi Plus ni bagus, ada Cordyceps militaris yang banyak mengandungi antioksidan. Antioksidan ni akan membersihkan sampah saraf ataupun benda-benda negatif dalam badan. Benda yang tak elok ke, free radicals ke, ada toksin-toksin ke, akan dibersihkan. Antioksidan ni macam vacuum cleaner, kata doktor, yang beritahu kepada dalam bahasa orang awam. Kan tak apa sebut, ya? Berfikir macam pendeta, bercakap dalam bentuk yang difahami rakyat jelata. That is my own quotation. Bukan nak berbangga-bangga, tapi supaya dapat mesej. Cakap dalam bahasa yang orang faham. Ya, ramai orang yang bijak yang Tok Abah jumpa, Tok Abah akan kata kat dia, you are very smart, tahniah, but please speak
to people's level. Khatibun nas ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal orang yang mendengar. Jadi go down to people's level, anda akan jadi orang yang bermanfaat, jadi aset kepada dunia. Ya. So kondisi life-nya tu Tok Abah dan ribuan, puluh ribu, ratus ribu orang dah mencubanya dengan izin Allah dapat membawa kesan yang positif ya. Ada rasa ringan, cepat recover daripada sengal-sengal untuk mereka lah. Untuk Tok Abah memang syukur sangat ya, boleh berjalan tak sepantas dulu, boleh naik tangga jangan banyak sangat ya. Semalam Tok Abah pergi ceramah di Kementerian Keuangan. Tok Abah turun naik stage dia agak tinggi ya, agak tinggi, tapi Tok Abah turun naik 3 kali. Sebab Tok Abah bercakap 3 jam non-stop ya, 9.30 sampai 12.30. Tok Abah berhenti 12.45 sebenarnya dengan soal jawab, hampir pukul 1 berhenti dan non-stop ya. Tok Abah turun naik tangga untuk berinteraksi dengan audien. Kau tengok mereka boring lah, 3 jam bercakap tanpa rehat ya. So I must break, sebab orang dewasa ni dia punya konsentrasi boleh fokus 7 minit ikut kajian psikologi ya. Orang dewasa, adults, can concentrate for 7 minutes and then otak dia akan merewang-rewang. So setiap 7 minit Tok Abah akan berapa minit kata tu break dia concentration dengan bercerita, dengan turun, dengan soalan jawab, dengan buat awak bodoh ya, dengan whatever. I did so many things. So far tak adalah orang meninggalkan dewan selama 3 jam. Dan organizer berkata betul, saya perhati tak ada orang ya. So far kalau program lain ada beramai dah keluar sebelum pukul 12 ya, tapi mereka stay on dan Tok Abah bubuh yang best sekali di ujung. Jadi mereka akan tertunggu-tunggu. Apa lagi orang tua ni nak cerita. Tok Abah cerita selama 3 jam lebih ya mengenai kuasa minda dan motivasi. That was the topic yang Tok Abah cakap semalam di Kementerian Keuangan. Tok Abah excited, seronok ya. Patutnya 200 orang yang limit, tapi sebab penceramahnya mengancam, kata organizer, maka 250 orang yang mendaftar, yang masuk mungkin 300 dalam dewan. Kita izinkan ya, menarik, seronok dan banyak soalan yang Tok Abah terima. Soalan banyak 15-20 soalan lah. That's very good ya. So every setengah jam Tok Abah buka sesi soal jawab. Dan setiap section, ada 3 section ya, 3 sektor dalam dewan. Setiap segmen Tok Abah tanya dan beri perhatian dan semua pihak bertanya. Seronok ya, laki-laki ada, perempuan pun ada. Walaupun MOF rupanya selain daripada Ministry of Finance disebut sebagai Ministry of Female. Tok Abah baru tahu. Yang begitu siapa? Pegawai in charge ya. Ketua section Human Resource Puan Mastura ya, bisik kat Tok Abah masa minum, dia kata MOF ni Tok Abah ialah Ministry of Female juga, sebab 70% lebih adalah wanita. Dalam dia punya Governor Bank Negara pun wanita ya. Hebatnya wanita. Baik ya, jangan lupa ya, semua ni ada dalam kita punya link ya. Baik program webinar pada 19 Oktober, komunikasi berkesan di tempat kerja, ada kat link kat komen ping atas untuk mereka yang nak cuba ya. Dah ratus ribu lah orang ya, ratus ribu dah ya yang menggunakan kondisi kelas ni, termasuk Tok Abah. Tok Abah dah masuk bulan ke-7 ni ya. Alhamdulillah sangat positif. So Tok Abah kena buat apa sedia, sebab kena berdiri masa beri scroll kepada pelajar-pelajar yang bergraduat esok ya, lusa. Tok Abah kena berdiri selama 1 jam kot, 2 jam berdiri. Statik kalau berjalan satu hal. Ni berdiri statik ni untuk orang umur 71 tahun, untuk some people no issue. Untuk some people younger than me 60 pun dah pakai wheelchair. So alhamdulillah ya, Tok Abah kena buat bersediaan lah ya untuk dapat berdiri ya, selama 1,5 jam, 2 jam sambil memberikan, dan Tok Abah disuruh berucap untuk membuka convocation sesi ketiga. Dia ada banyak sesi kan, sebab ramai pelajar yang bergraduat. So Tok Abah akan disuruh beri ucapan. Sebagian dah bagi skrip. Tok Abah tak pernah berucap pakai skrip. Tengok skrip, not bad lah, nasib baik skrip tu dalam 5 minit punya ucapan. So not too bad lah. Ya, so Tok Abah rasa okey, 5 minit okey lah ya. Tapi Tok Abah akan improvise supaya tidak macam membaca. Untuk graduan dan juga untuk ibu bapa dan untuk mereka yang hadir lah, the VIP ya, Management of UCB, University College Bestari di Terengganu.
kita punya convocation kita diadakan di Taman apa nama? Taman apa Islam tu? Tamadun Islam. Ya, Taman Tamadun Islam di Terengganu. Ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, tip nombor 23. Tip nombor 23 untuk hari ini ialah fokus kepada kekuatan, ya, bakat dan X factor kita. Jadi untuk jadi orang yang positif, kita fokus pada kekuatan. Jangan fokus pada kelemahan, kita punya kesilapan, kita punya kekecewaan. Jangan fokus pada benda-benda yang melemahkan diri kita, tapi fokus pada kekuatan. Sebab ingat hadis kursi, Allah seperti sangkaan hamba-Nya. So Allah akan bertindak seperti apa yang kita sangka, apa kita fikir, apa kita fokus. Fokus pada kekuatan, Allah akan bagi kita kekuatan, keluarkan bakat dan sebagainya. X factor kita. X factor ni kekuatan-kekuatan sumber-sumber positif dalam diri kita. Kalau kita fokus pada kelemahan, penyakit kita, pada kita punya masalah, cabaran, ya, perangai buruk dan sebagainya, maka benda itu akan berkekalan dalam diri kita, tidak dapat dinyah cemar daripada sistem diri kita. Itu dia. Semua ada seorang pakar psikiatri yang terkemuka di Malaysia, Profesor Hatta Sharum. Beliau yang mengatakan semua penyakit dalam diri kita ni ubatnya ada dalam diri kita. Semua dengan izin Allah. Tetapi kita tak tahu nak gunakan sumber-sumber ataupun ubat-ubat dalam diri kita, maka kita terpaksa nak minta bantuan luar. Doktor, perawat dan sebagainya. Apa maksudnya? Maksudnya yang selalu kita tahu kan, dalam diri kita ada seketul daging. Contohlah kan, seketul daging itu kalau bersih, satu badan akan sehat. Pernah dengar tak? Of course, every day. Ya, seketul daging itu kalau kotor, maka satu badan akan sakit. Jadi, kalau seketul daging itu bersih, satu badan sehat. Itulah punca ubat. Seketul daging itu ialah qalbu, hati. So, bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Anda dan Tok Abah, tiap-tiap hari, maka kita akan sehat dan sehat dan sehat. Sakit fizikal, kata pakar-pakar, bermula dengan sakit rohani, sakit hati. Qalbu kita kotor. Dan Tok Abah pernah sebut, ya, semalam pun Tok Abah sebut dalam sesi dengan sahabat-sahabat di MOF, bahawa bila kita cuci hati kita, barang kita akan sehat, rezeki kita akan terbuka dan sebagainya. Sebab barang siapa yang sakit rohaninya, dia mudah kena sakit fizikal. Ya, barang siapa yang sakit rohani, sakit jiwa, sakit mental, penyakit adalah makhluk. Makhluk bernama penyakit perlukan makanan. Makanan kepada makhluk bernama penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor. Justru untuk merawat semua penyakit, patut-patutlah. Janganlah kaki patah kata, tak, ini bukan, ini tak ada apa ni. Ubatnya dalam diri aku. Kalau kaki patah, pergilah hospital, patut disimen ke, patut disambung ke, patut dioperate ke. Itu janganlah lawyer buruk, ya. Ada penyakit yang kita memang kena minta bantuan lah, ya, pakar-pakar, ya, sebab memang benda tu benda yang fizikal. Benda tu patah, nak buat macam mana, ya? Benda tu gangrene contohnya, so kena dirawat, ya, dengan cara yang munasabah, ya. Tapi ingat, semua penyakit pasti ada ubat dan semua masalah pasti ada solusi, janji Allah. Cuma kita kadang-kadang terlepas pandang, tak ingat, tak yakin dan tidak cukup berusaha. Okey, fokus pada kekuatan, bakat dan X factor dalam diri kita untuk jadi orang yang positif, untuk maju ke depan, untuk sentiasa memperbaiki diri. Ya? Allahumma selamat. So, ingat, apapun masalah, mulakan dengan bersihkan hati, bersihkan hati. Ya, bersihkan hati. Bersihkan hati, solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, sedekah subuh, baca Quran dan sebagainya, wakaf, berzakat. Ini semua untuk cuci hati. Ya, sebenarnya. Sebenarnya orang pergi umrah ke, pergi haji ke, berpuasa ke. Untuk apa semua tu? Untuk cuci hati, untuk betulkan diri, untuk mempamerkan kesyukuran, untuk bersihkan hati daripada riya, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. All this sifat-sifat mazmumah. Alright? Hari Jumaat kan? Jadi nada dia berbeza sikit. Alright? Okey, jom. Kita pergi ke tip nombor 24. Okey. Jangan lupa ya, program kita dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober. Hari ni dah 14. So tinggal 5 hari, 4 hari lah. Ya, hari yang kelima tu dah the D-Day. Janganlah 19 bulan baru nak register. Ada yang akan register pada 19. Tok Abah
Yang lepas-lepas begitulah. Tapi seboleh-bolehnya tuan-puan, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat, registerlah sekarang, hari ini, esok lusa ya. Isnin ke, jangan sampai pada 19 hari Rabu ya, baru nak register, kesian ya. Cikgu Nazrin dan Cik Ikin ya. Dan Tok Abah pun tak dapat senilai nama on time. Untuk sama-sama kita fokus, kita doakan, kita sama-sama raikan insyaAllah. Ya, alright. Seronok, Tok Abah excited sangat dan insyaAllah akan berbaloi, akan berfaedah. Komunikasi berkesan di tempat kerja agar bos sayang, rakan sekerja sayang, pelanggan-pelanggan sayang. Yang penting, asbab semuanya positif, rezeki kita jadi berkat, rezeki kita bawa balik ke rumah membawa kebaikan pada seluruh keluarga. Rezeki kita pun berkat. When you are happy, because you can communicate better at the workplace, when you are happy, you can produce your best. Orang yang gembira, ceria, yang seronok, yang bahagia di tempat kerja akan mampu memberikan prestasi yang terbaik. Orang yang tidak ceria boleh buat kerja tapi susah nak menghasilkan prestasi yang terbaik. When you are happy, only when you are happy you can give your best. If you are not that happy, you cannot give your best. It's difficult for you to give your best. Itu naluri manusia, nature's law, undang-undang alam. Gitu ya. Tapi semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ya kam ya. Dan jangan lupalah untuk mak bapak ada kondisi plus, untuk anak-anak Excel Pro. Ni Excel Pro ni ya ialah makanan tambahan untuk anak-anak umur 2 tahun sampai anak umur 80 tahun. Bagus ni ya. Ni untuk merangsang lah. Yang merangsang diri, bagi tenaga, boleh fokus, mudah nak faham. Bukan makan pandai tak. Ya, orang nak jalan jauh, untuk orang dewasa yang driving, makan ni pun dia akan recharge, bersemangat ya. Alert. Alhamdulillah. Untuk anak-anak kalau makan ni impaknya mudah-mudahan dia lebih bertenaga, lebih lama belajar, lebih seronok belajar, mudah mencerap, mudah seimbang otaknya dari masa ke masa, bertambah baik. Dan bila dia terusan belajar pula, belajar menghadap kiblat, duduk kat kerusi dengan doanya, dengan Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, maka mudah-mudahan mereka jadi pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat. So Tok Abah suka benda macam ni, akan mencetuskan perubahan-perubahan yang positif. Yang penting ada muka Tok Abah ya, sebagai bukanlah garanti, tapi ini tanda kita bertanggungjawab dan kata tu menyokong lah ya, kita sahkan bahawa benda ni benda autentik, bukan main-main, kita responsible lah ya. Jadi benda ni kita retest dan memang beribu-ribu testimonial dah mengesahkan ya kebaikannya. Tapi yang penting jauhkan dari kanak-kanak. Pasal apa? Bagi sebiji pagi, sebiji petang, Tok Abah jauhkan dari cucu sebab rasanya amat sedap. Macam coklat. Jadi anak-anak akan berberebut untuk makan sampai habis. Bukan bahaya, tak ada overdose. Tetapi rugilah, wasting. Itu aja. Ya? Alright. Semua ada kat, link kat atas. Tip nombor 24. Bagaimana nak menjadi orang yang lebih positif. Jadi orang lebih positif ya. Fokus kepada hajat atau matlamat yang sudah tercapai dan yang berjaya agar kita sentiasa bersemangat, tidak down. Tu pertama masa kita down, tengok apakah kerjaan-kerjaan kecil dan besar yang pernah kita lalui. Tok Abah kadang-kadang duduk, ya tengah letih-letih, orang tua kan, tengah penat-penat. Teringat masa Tok Abah tahun 70, ya. Tok Abah di tingkatan 6 atas kat Malay College ya, kat MCKK. Umur dalam 19 tahun, Tok Abah masuk talent time untuk daerah Kuala Kangsar. Masa semi-final, Tok Abah peserta yang terakhir. Masa tu suara serak sikit. So, I perform quite well, tetapi not as good lah. So, Tok Abah dapat last candidate untuk masuk final. Dengan talent time, seluruh Kuala Kangsar. So, judges semua orang luar. Jadi, Alhamdulillah lah. So, pada malam final, Tok Abah nyanyi lagu Jesham. Oh Mama. Ya? Kalau nak dengar nanti, you take Google lah. Oh Mama nyanyi Jesham. Tok Abah nyanyi dengan penuh perasaan dan penghayatan. Ya? Sampai, Puteri Raja pun meleleh mata lah. Dengan masa talent. Dan Tok Abah jadi Johan lah. Tok Abah jadi Johan. Kau, Johan talent time, suruh Kuala Kangsar. Kau ingat apa? Lepas tu ada syarikat recording jumpa Tok Abah, tapi HM kata, guru pengetua kata, no way, awak pelajar jangan jadi recording artist. Masa tu
Taubat satu angkatan dengan Jeffrey Dean, ya, Allahyarham A. Ramli, A. Rahman Hassan, A. Fadilah Kamsah, bukan M Fadilah Kamsah. Kalau tidak taubat sebaris dengan mereka, ya. Kemudian baru datang J. Syam, ya, dan sebagainya. So J. Syam, A. Rahman Hassan, A. Ramli, Jeffrey Dean, A. Romzi. Itu semua geng-geng taubat lah tu. Ya, taubat pun suara macam dia orang lah. Ya. So bila tak, isunya apa? Kan taubat kata fokus pada hajat, matlamat ataupun pencapaian kita yang kecil atau besar yang positif yang terdahulu. Kenang balik, kita akan jadi positif. Jadi kalau kita kenang, ya Allah, itu aku tak dapat, ini pun aku gagal, ini pun, macam mana jadi orang positif? Fokus pada yang gagal. So, kenang balik matlamat yang tercapai, achievement yang telah kita dapat, ya. Tok Abah teringat juga kadang, ya, masa tu Tok Abah nak pergi pertandingan gimnastik seluruh Selangor. Tok Abah dulu gimnas, you know. Macam Faraen, ya. Tok Abah gimnastik dulu. Tok Abah dengan beruk lebih kurang sama lah. Somal Tok Abah memang mudah, ya, memang minat lah. So dah pakai uniform, ya, dah pakai kita punya attire untuk gimnastik, pakai t-shirt putih dengan seluar putih semua kan, sekasut putih. Tok Abah duduk tunggu bas ni kat sekolah ni, high school Kelang masa tu, ya. Tok Abah tingkatan 3, ya. So nak pergi ke pertandingan di KL, tunggu bas. Jadi ada pertandingan pidato antara sekolah-sekolah. Pertandingan pidato antara sekolah, Tok Abah pun duduklah kan dewan sebab pertandingan pidato memang Tok Abah minat, ya. Dan biasanya kalau Tok Abah free, memang Tok Abah akan jadi wakil sekolah lah biasanya. Nak jadikan cerita, Tok Abah pakai uniform itu, tiba-tiba cikgu kaunseling datang, cikgu bahasa Melayu dan cikgu kaunseling datang. Mohon Fadilah, kamu kena gantikan peserta dari sekolah kita yang tak dapat hadir sebab dia demam. Udah. Udah. Pakai t-shirt, pakai seluar putih, pakai kasut putih untuk pertandingan gimnastik di Kuala Lumpur. Tok Abah kena naik pentas, ya, untuk menggantikan peserta sekolah yang tidak hadir. Tak ada persediaan, tak ada apa. Nak cakap apa cikgu? Kau belasah. Hentam sajalah labu. Ya, masa tu cerita Piramli memang popular, ya. Hentam sajalah Fadilah. Kata cikgu. Kau hentamlah. Asalkan kau jangan bawa malu sekolah. So, bila sampai. Dan peserta dari high school Kelang. Tok Abah pun naik lah. Pakai t-shirt. Orang pun tepuk tangan. Sebab dia ingat itu gimmick. Dia ingat pakaian Tok Abah tu sesuai dengan tajuk. Tok Abah pun belasah cakap lah. Entah apa, tak ingat. Tok Abah tak ingat tajuknya. Tapi pendek kata, I did quite okay lah. Taklah hebat, ya. Okay. Dan Tok Abah terus tinggalkan dewan untuk pergi ke Kuala Lumpur pertandingan gimnastik untuk negeri Selangor. Dengar khabar daripada kawan, keputusannya Tok Abah jadi naib Johan pertandingan pidato tu. Naib Johan. Tak jadi Johan. Tak apalah. Tak buat persediaan langsung. Dan bukannya wakil sekolah pun sepatutnya. Orang lain yang jadi wakil. Yang dah buat persediaan tapi dia demam. Jadikan cerita. Bila Tok Abah kenang balik, seronok juga. Yang benda-benda impromptu ni kadang Allah akan bagi kita kekuatan luar biasa bila kita tak sengaja, ya, kita rasa relax. Bila kita relax, aku tak buat persediaan. Kalah pun memang adat. So because aku tak buat persediaan, aku ni memang tangkap muat. Tok Mudim terjun. Kalau perempuan bidan terjun kan. So Tok Mudim terjun. So Tok Abah pun terjun atas pentas sebagai Tok Mudim gantian. Yang faham tak faham sudah, ya. So bila Tok Abah kenang balik, apa jadi? Seronok, tenang, rasa rasa bahagialah. Positif. Tips untuk menjadi orang yang positif. Itu topik kita bahagian ke-6. Tips untuk menjadi orang yang positif. Minda positif, orang yang positif, fikiran positif, sikap positif. Fokus kepada kekuatan atau bakat ataupun pencapaian kita yang lepas, ya. Fokus pada bukan kekuatan. Tadi lepas tu. Nombor 4, fokus pada hajat, matlamat ataupun pencapaian yang sudah kita capai, ya, di masa yang lalu untuk naikkan semangat kita. Dan dengan itu juga kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Syukur aku ada bakat, ada sedikit kebolehan, ada sedikit sumber untuk aku sumbangkan pada diri, pada keluarga, pada sekolah masa dulu, pada majikan masa sekarang, pada masyarakat masa akan datang, pada negara, pada dunia. Alright? Nomor 24. Okey. Dan itu nombor 24, ya. Tok Abah nak berhenti kat nombor 25. Nombor 25, sebelum tu ingat, program kita ini
dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja untuk bos sayang. Ada ramai orang komplain ataupun minta nasihat. Kenapa bos saya macam ignore saya, tak menilai prestasi saya. Masa naik pangkat, nama saya langsung tidak memberikan pertimbangan. Ya, penilaian pun tak bagus. Pandangan saya dalam mesyuarat langsung tak pernah didengar. Tapi akhirnya, idea saya juga dipakai. Tapi pandangan saya macam, rupanya kita tak pernah berkomunikasi. Ya, aura kita sempit. Ya, kita tak tahu nak kata tu melakukan hubungan secara minda dengan gerak batinnya. Kita tak faham undang-undang minda. So ni semua Tok Abah akan bincangkan dengan jelas, dengan contoh-contoh yang nyata, mudah untuk difahami, yang penting dihayati dan diamalkan agar anda dapat memperbaiki komunikasi tempat kerja agar bos sayang, rakan sekerja sayang, publik, orang awam dan pelanggan kita sayang. Wow. Ya, dah beratus orang yang mendaftar. Tok Abah excited, seronok. Bila kita punya janji temu 19 Oktober, masih boleh mendaftar. Link ada kat komen pin ke atas sekali tu, ada di situ untuk mendaftar. Senang ya. Dan untuk mereka ada yang 2-3 organisasi yang dapat HRDF ya. Untuk HRDF, Human Resource Development Fund, artinya dibayar oleh pihak kerajaan yang mereka organisasi yang mencarum. Maksimum 9 orang peserta dari setiap organisasi. Itu arahan daripada HRDF. Okey? Poin yang terakhir, 25. Untuk jadi orang positif, tingkatkan penjagaan diri. Tingkatkan penjagaan diri. Your self-care, self-management lah. Ya. Contohnya, ni hari Jumaat. Baru kenal ni ya. Potong rambut, Tok Abah potong rambut minggu lepas. Ya, ini untuk jadi pro chancellor kan, kena kemas. Potong rambut, potong kuku hari Jumaat kan, potong kuku, trim misai, cukur janggut, trim janggut, cukur misai tu balik. Ya, dan sebagainya. Apa-apa bulu-bulu yang ada kat badan kita ni elok trim every 40 days, and today is a good day to do that. Today is Friday. Ni penjagaan diri, potong rambut, pakai perfume, ya, mula exercise, berjalan, ya, jalan atas rumput. 2-3 hari lepas tak bawa jalan atas rumput ya. Semalam tak sempat. Jalan atas rumput ni untuk detox badan kita daripada all the radiation. Radiation daripada gadget, daripada TV, daripada microwave, daripada semua alat-alat elektronik ada radiasi yang bahaya untuk badan kita, termasuk akan punca kanser. Jalan atas rumput. Rumput tu ada earthing. Jadi, radiasi dalam badan kita dalam bentuk positive charges. Bila jalan atas rumput, atas tanah, all the positive charges being neutralized by negative charges daripada bumi. Ini musim hujan pun, ada peti, ada apa semua, pancaran ni negatif semua akan disimpan oleh bumi. Cantik kan? Jadi jalan atas rumput, atas tanah untuk detox badan kita daripada radiasi-radiasi yang sangat bahaya kepada kesihatan. Ya, ini pun part of it. Dan yang penting, Tok Abah pesan pada ramai orang. As you makin matang, cuba tukar warna kegemaran. Sebab warna kegemaran yang kita pakai juga akan mengubah kita punya persepsi, kita punya perasaan, kita punya mood dan kita punya fokus minda kita akan jadi positif. Contohnya, Tok Abah pakai apa ni? Sengaja ya. Tok Abah pakai baju grey. Baju grey ialah baju bermaksud matang. Dahlah rambut grey. Light grey, baju dark grey. Baju dark grey ni tanda macam warna otak, grey matter. Jadi dia tanda orang grey tanda orang bijaksana. Tanda orang bijaksana bukan Tok Abah bijaksana, jangan perasan ya. So tanda bijaksana, dan dengan izin Allah, warna kelabu Tok Abah dah sebut banyak kali kan, boleh jadi asbab, jadi terapi menyembuhkan demam-demam, sakit-sakit badan, sengal-sengal akan hilang bila kita pakai warna kelabu. Warna kelabu is very therapeutic. Google to get the details. Google ya, cari maklumat, study, tengok e-book, tengok TikTok ya, apakah fungsi warna kelabu. Anda akan terperanjat. Warna kelabu membawa kesan-kesan sangat positif. Ini part of color therapy. Tok Abah suka warna kelabu ya. Ini warna, dan ramai lelaki, kebanyakan lelaki suka warna kelabu. Tengok kod orang lelaki, light grey, dark grey, charcoal grey. Grey ni warna untuk lelaki sebenarnya. Sebab lelaki ni rambut pendek, akalnya panjang, bukan pandai. Ya, akal panjang min berfikir jauh, banyak langkah. Itu sifat lelaki yang Tuhan cipta. Ya, ar-rijalul qawamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki Allah cipta untuk membimbing wanita, untuk membimbing dia kena ada fikir panjang. Jadi dia kena, itu yang dipengaruhi oleh grey matter.
ya, jizim kelabu dalam kepala. Dan salah satu warna kegemaran Nabi ialah kelabu. Ada hadis yang Tok Abah baca. Hadisnya boleh Google ya. Nabi suka warna putih, warna hijau, warna hitam, warna kelabu. Dan Nabi juga suka pernah ada pakai baju warna merah hati. Merun, merah hati. Itu antara warna yang Nabi pakai. Semua ada dia punya hikmah, fadilat dan kelebihan. Okay guys. 7:45, 46. So, happy birthday, happy anniversary. Selamat dalam perjalanan. Petang nanti Tok Abah akan bermusafir, safar. Kita akan pergi ke Terengganu petang nanti pukul 4:30 di Subang. Apa nak cakap bahasa Arab apa? Yusafiru kalau orang lain, kalau ana is asafiru. Asafiru ke? Asafir, asafiru. Kalau saya akan bermusafir ke Terengganu. Min ya. Min Terengganu. Bil apa nama naik kapal terbang apa? Ta'irah, bit ta'irah. Usafiru ila Terengganu ya. Bit ta'irah. Naik kapal terbang dengan kapal terbang. Bit ta'irah. Bil qitar naik train. Terengganu tak ada kereta api lipang tak ada ya. Bit ta'irah ya. Kalau bis sayyarah naik kereta ya. Bit ta'irah naik kapal terbang. Okay guys, all the best ya. Jadi buat yang terbaik hari ni, hari Jumaat ya. Jangan lupa surah Al-Kahfi dan bersedekah hari Jumaat sangat afdal di samping sedekah subuh pagi tadi. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.